Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita digemparkan dengan satu kenyataan daripada SPRM. Seperti yang kita semua sudah tahu, berkaitan dengan 7 pertuduhan yang dihadapi oleh Muhyiddin Yassin. Dan dalam kenyataan Presiden Bersatu yang juga pengerusi Perikatan Nasional, beliau telah membuat kenyataan bahawa mencabar SPRM. Makna kata mencabar Tan Sri Azam Baki dan pegawai-pegawai SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, untuk menyiasat juga dana politik ataupun menyiasat parti UMNO dan juga PKR, menyiasat Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyiasat Ahmad Zahid Hamidi, yang juga mereka berdua adalah Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Hari ini pula, saudara-saudara, kenyataan yang besar mengejutkan daripada SPRM. Dalam satu artikel dari Sinar Harian, SPRM sedia siasat jika berlaku elemen rasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bersedia untuk menjalankan siasatan ke mana-mana pihak, termasuklah parti politik, asalkan aduan yang diterima menunjukkan berlakunya elemen rasuah dan salah guna kuasa. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, secara prinsipnya, pihak SPRM perlu memastikan wujud elemen rasuah sebelum melaksanakan apa-apa tindakan. Sekiranya nak jalankan siasatan ke atas mana-mana pihak, pertamanya sekiranya aduan itu tunjukkan kesalahan rasuah itu berlaku atau tidak. Tak kisahlah daripada parti manapun, kerana yang penting kita kena siasat dan yang pentingnya adalah adakah parti itu melakukan kesalahan rasuah. Itu kenyataan daripada Tan Sri Azam Baki pada sidang media sempena Majlis Perbarisan Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai SPRM di Kompleks SPRM Negeri Johor, Tampoi pada Khamis. Azam Baki juga berkata, ketika mengulas mengenai satu isu yang panas yang dimulakan oleh Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, di mana Muhyiddin Yassin yang mencabar pihak SPRM untuk menyiasat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Azam Baki menjelaskan, pihaknya juga sentiasa menunggu aduan dan maklumat sebelum melaksanakan apa-apa tindakan. Jika mengikut akta kami, jika Parti A menerima apa-apa sumbangan tetapi pemberian itu daripada pihak yang ada kepentingan dengan kerajaan pada ketika itu, maka ia diklasifikasikan sebagai satu kesalahan rasuah dan perlu disiasat oleh SPRM. Sementara itu, dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Kursus berkenaan, seramai 59 kadet SPRM telah mengikuti kursus asas berkenaan. Jadi saudara-saudara, kenyataan daripada Azam Baki, beliau menjelaskan pihaknya juga sentiasa menunggu aduan dan maklumat sebelum melaksanakan apa-apa tindakan. Jadi apa yang berlaku kepada Bersatu hari ini, setelah Muhyiddin Yassin yang berhadapan dengan 7 pertuduhan, akhirnya Muhyiddin Yassin mencabar SPRM untuk menyiasat juga dana politik, menyiasat juga Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Dan pada akhirnya Azam Baki telah membuat kejutan dengan mengulas berkenaan dengan kenyataan Muhyiddin Yassin, di mana SPRM sedia siasat jika berlaku elemen rasuah. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua.
Sebelum ini kita mendengar satu isu yang hangat berkaitan dengan larangan ceramah, larangan khutbah, larangan kuliah di beberapa negeri. Dan saya ambil contoh di Terengganu, di mana Sultan telah melarang untuk mana-mana ahli politik, adun, dan yang terlibat dengan politik tidak dibenarkan untuk membuat ceramah di Terengganu. Dan kita dapat tahu juga bahwa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, beliau tidak akur dengan larangan tersebut, bahkan beliau berkata akan tetap melakukan ceramah, dan pada akhirnya benar-benar Tan Sri Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, melakukan ceramah di negeri tersebut. Dan pada akhirnya apa yang berlaku selepas Hadi Awang menyampaikan ceramah? Ini satu kejutan besar daripada MP PKR. Dalam satu artikel dari Malaysia Kini, MP PKR pertahan tindakan Hadi, terus beri kuliah di masjid. Tindakan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang meneruskan ceramah di masjid yang dilihat bertentangan dengan institusi Raja, Diraja, mendapat sokongan daripada ahli parlimen PKR, Hassan Karim. Seperti yang kita tahu, PKR ataupun presidennya adalah Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan mereka ini adalah kerajaan. Namun, MP PKR dilihat menyokong apa yang dilakukan oleh Hadi Awang. Di dalam satu tajuk, MP PKR pertahan tindakan Hadi, terus beri kuliah di masjid. Jadi saya tidak pasti beliau sokong atau tidak, tapi tajuk beritanya, artikel ini, ahli parlimen PKR pertahan tindakan Hadi. Dalam artikel ini, Hadi sebelum ini yang tetap meneruskan rutinnya menyampaikan kuliah di Masjid Rusilah di Marang, Terengganu. Walaupun setelah larangan oleh Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Maidam Terengganu. Dia sebelum itu berkata, tiada salahnya untuk ahli politik menyampaikan kuliah di masjid atau surau, dan malah menegaskan mereka mempunyai kewajiban untuk bersuara dalam pelbagai perkara termasuk politik. Mengulas perkara itu, Hasan berpandangan adalah demokratik untuk orang Islam mendengar ajaran Islam yang disampaikan di luar kalangan imam atau penceramah rasmi. Jadi kita dapat lihat MP PKR Hasan menyokong tindakan Hadi Awang. Sekurang-kurangnya ada orang yang berani mencabar. Hasan berkata, ini dengan syarat pihak yang memberi kuliah itu tidak menggunakan masjid untuk propaganda politiknya. Tapi bagaimana kita nak tahu betul-betul ceramah itu memang berasaskan keagamaan ataupun mungkin ada motif politik? Dia berkata, tiada sesiapapun, termasuk istana atau mana-mana parti politik, yang boleh memonopoli perkara berkaitan Islam. Katanya, semua pihak perlu menerima bahwa wujudnya sistem feudal di Malaysia. Tapi pada masa yang sama, institusi diraja tidak boleh dibenarkan mengawal semuanya. Larangan terhadap semua ahli politik, termasuk ahli parlimen, adun dan senator, daripada menyampaikan kuliah atau khutbah di semua masjid dan surau di seluruh Terengganu berkuat kuasa pada 2 Mac lalu. Larangan itu yang dikeluarkan selepas Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, duka cita apabila ada ahli politik yang mengajar agama atau menjadi khatib dan imam solat tanpa kebenaran pihak berkuasa. Jadi saudara-saudara, ini satu isu yang hangat di Terengganu bagi saya. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat tersedia di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.